Okey, selamat sejahtera. Um, Okey, mengingatkan saya mungkin kesuntukan masa, dan hari ini merupakan hari undi 19 hari bulan 11. So 3 kali lepas mengundi selalu saya dihina. Kerja dekat kedai Toto Jalan Turus, seorang pegawai jabatan kerajaan. Saya tidak tentu tahu dari mana, dari cawangan mana. So dia datang untuk mengambil duit untuk merenew insurans kawan saya lah, kereta kawan saya. Mywi, kalau tak silap, Mywi putih 127 nombor dia. So masa tu dia hantar lah sedozen baju biru. So saya tanya boleh pakai, kata boleh. So saya tidak tahu. So saya pakai, saya dimalukan. Lepas tu ada sekali saya didatangi semua budak-budak Kristian. Yang pentingnya hari jadi mereka lah, 31 Ogos hari merdeka, 12 22/11 hari jadi sultan. So beginilah semua yang datang tu dalam hari jadi Tun Dr. Mahathir, Tun Sultan Johor. Bukan salahkan mereka, saya nak pentingkan dekat sini. So walaupun sampai saya tengah sakit kepala, muntah, so I suruh mereka diam, tak mau diam. Mereka sendiri yang datang membuat ini semua. Kerana ni drama ni semua. So saya saya buat apa, saya sampai tak boleh tahan. Saya pergi dekat bus stop dekat depan, saya tidur dekat sana. Pukul 9 saja saya pulang. So keesokan hari memang tak boleh bangun. Walaupun begitu saya pergi undi, tapi bas tak sampai 5 bas keluar, tapi 5 bas itu tak masuk balik. So macam ni lah mereka buat. So selalu mereka buat apa-apa alangan, apa-apa sengsara pun, saya mesti tak pernah berhenti mengundi. So kali ni memang saya terasa macam selalu ada ugutan macam bunuh, ada cubaan macam bunuh, selalu jatuh dalam longkang. So sebegitu. So bukan kerana saya seorang, kerana 3 kali lepas tu undi mereka buat banyak sengsara, sebanyak halangan, tapi saya pergi juga dengan degil, dengan sakit, dengan sengsara, dengan sukar, semua, dengan semua halangan. So sampai hari ni memang dah lebih teruk lah hidup saya, dah lebih diterukkan. So saya bukan nak musuh dengan kerajaan. Hanya ambil kesempatan saya lah. Saya tidak mau mati sebelum membuat semua maklumat yang dari kecil apa yang berlaku kepada saya. Kerana semua orang ada terperangkap, terutama mereka cuba alang saya untuk membuat rakaman. Tapi saya tidak akan, walaupun diorang akan bunuh saya ke, malam tidur pagi tak bangun ke, saya langsung tak peduli. Kerana anak saya terperangkap juga. Lepas tu 5 temurun saya terlalu suka nak mengeluarkan perkara-perkara ini dengan mereka pun tak hidup, siapa pun tak hidup, sakit, semua banyak ada masalah. Sampai pakcik saya ada yang gantung diri, isteri dia dibunuh di hotel, so anak dia dibuli rumah saudara lain, sampai itu penumbuk giling, penumbuk batu giling, itu mereka hantam, saya sendiri tengok. So banyak sengsara, banyak sengsara sudah tengok. So kalau mereka suruh saya berhenti, tidak mau berhenti, kerana ini melibatkan paling dahsyat dalam hidup saya. Apapun orang-orang ini terperangkap,
mereka masih lagi ada perangkapnya, masih lagi boleh hidup dengan keluarga, sementara mereka tunggulah apa yang sedang akan datang ke kesusahan ke kehidupan mereka. Tapi saya bukan macam ni, sehingga kini saya tidak dapat hidup dengan apa-apa. So mereka lah buat larangan jangan buat. So saya tidak mau berhenti mana-mana pun saya tidak mau berhenti kerana memang bapa saya estate bapa saya Goldfield Estate dekat Kuala Selangor. Sementara itu adalah dari turun-temurun nenek datuk saya. So selepas kahwin dia memang dah lama duduk dekat rumah panjang Sungai Bay. So saya ada sanksi juga. Kerana memang bapa saya dia punya bukan pesakit jiwa semula jadilah, pesakit mental semula jadi. Dia punya dia bukan orang yang gaduh, ambil parang, potong, bukan macam tu. Dia punya geng memang menjaga keselamatan penduduk Sungai Bay yang dia duduk dengan penduduk di estate. So memang orang kawan-kawan dia datang. Memang dulu saya ada tengok dekat straw semua ada jenis dada, banyak pengirian dada saya ada tengok dekat sana. So bapa saya kawan datang ambil dia punya ubat penenang dalam botol asam. So dalam 2 hari kalaulah Jumaat, Sabtu, Ahad tak boleh pergi nak ambil ubat ganti balik, dia dah mulalah dari ujung sana jalan ke ujung sini ambil parang. Dia kata siapa pun tak boleh kacau saya pergi tempat, apa-apa pun mesti pergi alang saya. Macam itulah dia buat kerana sakit dia, mental dia dah macam tu. Itu kerana kenapa tahu? Dalam perjalanan pergi ke mana entah, dalam lorong motosikal dia orang tiba-tiba sudah attack saya punya ayah. Tak tahulah kenapa, saya masa itu belum tahu lagi. Hanya ibu saya dan saudara saya dia dalam keadaan tu kerana kena hantam kepala di terowong motor. So lepas tu dia jadi macam tu. So saya ada kemungkinan dia bukan jaga keselamatan kedamaian estate dia, penduduk dia. Penduduk dekat sini pun, rumah panjang pun dia kena jaga. So kalau lah dia masih ada dekat sana, hari ni saya ingat rumah panjang sana tidak dirobohkan, dah dibagi rumah pangsa. Kerana memang kita orang suka hidup aman damai. Kerana setiap bulan bapa saya akan sewakan video 24 jam lah kalau cuti. Dia akan main video, ambil kaset, lepas tu goreng ikan lah, itulah cerita lah tu. Banyak ada, walaupun kita miskin, kita orang semua lah miskin, dia akan panggil semua jiran-jiran kita untuk menonton dan berseronok, makan ikan, itu semua. So mungkin ini ada satu sebab yang lain. Kalau ayah saya tidak mati, ada larangan yang besar, ada ancaman tidak boleh merobohkan kawasan itu, disebabkan ayah saya banyak jaga tempat tu. So mungkin kerana itulah, bukan saya kata itu yang berlaku. Mungkin kerana itulah, mereka menjadikan ayah saya mental. Lepas tu ada banyak alasan nak berikan, tapi ini juga perkara boleh jadi perkara penting lah. So kena ambil tahu bapa saya bukan seorang yang buat rusuhan, buat pergaduhan. Hanya menyelamatkan rakyat-rakyat, masyarakat sekeliling dia dengan keamanan, dan dia punya tempat tidak boleh diambil oleh siapa-siapa. So inilah mereka buat. Kerana bila ayah saya tak ada ubat, dia jalan ke ujung kemari, siapa pun tak boleh ambil larang dia masuk, tak boleh nasihat dia pergi masuk. Hanya saya seorang, tak payah cakap, pergi pegang tangan, tengok muka dia saja, dia akan
datang balik dia tidur. So itulah data memori saya, semua direkodkan ada dalam data. So untuk ini pun mereka tengok dia seorang pemilih ladang di estate bukan saja orang besar, semua dekat sana menghormati bapa saya. So ladang yang mereka ibu bapa saya baru kahwin, mereka menanam 25 pokok durian. Itu diceritakan oleh datuk saya. So saya memang tahu dekat sini dia pun direspect dengan macam ketua kampung lah. So semua ini yang mereka ingat tiada bukti. So mak saya terlalu sayang dengan adik saya. Dia buat apa pun, nak bully apa pun, mak saya tetap nak menyebelai adik saya lah. Kerana saya pun tak marah, kerana saya bukan seorang kakak kepada dia. Lebih dari kakak, saya menjadi ibu untuk dia. So saya tidak salahkan ibu saya. Semua apa dia yang buat, kena bully, kena hantar dan kena bunuh, ini bukan mati sendiri. Mereka buat drama, buat perangkap, lepas tu hantar. So lepas tahu saya ni baki ada semua memori ni dalam otak saya. So mereka buat apa, mereka menjadikan macam Amba Abdi lah, inilah itulah. Mereka ingat saya tiada pengetahuan bila kecil, ada kebun lah, ada inilah, itu rumah panjang dipaksa ambil lah. So mereka ingat saya tiada ingatan atau belum tiada penyeraran pasal tu. Saya pun diam sajalah. Apa mereka bully pun bully lah, biarlah. So macam tu. Saya ada beritahu dalam umur 10 ayah saya memang sakit jantung dekat Batigif, sedang menunaikan kerana 7 tahun tak ada anak, tidak sedang menunaikan apa yang mereka beritahu tu, untuk dapatkan anak. Ajat. So lepas sekalung bunga untuk tuan dekat atas batu cave. Lepas tu segenggam shilling dalam tabung tuan. So dalam turun dia tukar RM5 RM5 kepada 1 sen. 1 sen dulu kan 1 sen. So 2 plastik saya dengan adik saya, dia suruh kami menderma untuk orang-orang yang duduk di tepi tangga yang untuk turun. So tiba-tiba dia pegang dia punya dada, dia baring. Dia suruh pijak atas dada dia. Lepas tu dia ambil air pengemis, dia minum. Lepas tu bulan sabit merah datang ambil itu. Itulah cerita pendek. So seingat saya, inilah berlaku ini untuk menyembunyikan melenyapkan, menghapuskan bukti. So setelah mereka tahu saya ni so mereka kerana budak kecil mereka sudah buat apa, mereka membuatkan saya macam Amba Abdi, kasta rendah. Ini semualah mereka buat. So lepas kerana mereka mahu memburukkan nama saya lah, itulah ni lah. Mereka masukkan dalam arak, alkohol, mereka masukkan dalam drug, semualah, pub lah, itulah, inilah. Sehingga ada kerja saya sudah ada pengaruh dengan ini penagihan darah. So mereka tiba-tiba berhentikan, ambil saya, pergi sana, pergi sini, pergi sana. So saya dah pengadil datang ketagihan. So apa saja dulu memang tak ada pergi ikut mana-mana. So sudah berhenti kerja, saya kenalah ada sana, mereka bagi satu paket tu kalau RM50, mereka bagi sikit. Lepas tu itu pun kalau diikut dia bagi itu, saya bagi ini tak payah bayar kan. Tapi mereka buat apa, mereka mempergunakan dengan sikit. Lepas tu mereka kata saya hutang untuk
ini dada. So lepas tu selalu saya bukan keluar sendiri, memang saya dibuat semua perangkat dekat sini sampai tak boleh tinggal malam, tak boleh makan macam tu sampai lapar. Ada kala anak suap bekas suami kata akan potong tangan, itulah marahlah anak saya. So belakang pergi saya pergi buat apa, duduk sekejap dekat belakang nangis tau, belakang rumah. Saya tengok ada sekali mereka rumah dekat belakang ada makan untuk sembayang lah, untuk dekat luar. Kita memang ada perangai macam tu kita sembayang ada letak untuk tempat kosong untuk haiwan makan So saya tengok banyak lapar, saya pun pergi ambil tau, tikus makan, ini apa, lipas makan bukan ambil satu semua saya ambil sikit makan tak boleh tahan lapar. So apa nak buat, selalu buat macam tu So dibagi kawan, mereka dah tahu saya tak ikut lelaki So mereka bagi kawan perempuan. Inilah perempuan Waishu dari Ceras dia flat MPJPT bawa sini bawa sana sampai Marina Resort. Dia ajak ada kawan nak minum, lepas tu bersembang itu sajalah tepi pantai. So saya sini tak ada apa option untuk duduk selalu kena marah. So bawa sana sampai pagi malam tengok kita ialah makan dekat restoran, lepas tu minum ada RM50 saja dekat tangan itu pun kita naik bas dekat Sri Skudai Putri saya yang bayar RM50. Tapi Seremban mereka tak ambil RM50 tau, dalam 20 hingga 29, tapi RM50 sampai 4 jam bas tak sampai. Ada kenalan yang lain, dia isterinya Muslim, India Muslim, bapa dia dari India Muslim, dan suaminya dalam nombor mafia, boleh dikatakanlah banyak famous lah, banyak apa, boleh dikatakan ternama lah. So dah 13 tahun mereka tak ada anak, kahwin tapi mereka tak convert dekat Islam kahwin tak convert dekat Islam. Tapi selepas buat apa-apalah dalam hidup saya, tengok selepas mereka sampai dekat sana, I tengok dia punya isteri sudah pregnant sudah 13 tahun sudah perut besar. Tengok dia punya saudara ke siapa naik bas saja, I tengok kita duduk dekat kerusi ni, mereka sudah menaikkan ke saya tak tahulah saudara mana. Baru lepas 4-5 jam saya punya bas pergi So pergi dah, so mereka, saya punya kawan kata ada lepak-lepak sajalah minum. Lepas tu duit yang ada dekat tangan RM50 pun dia ambil lepas tu Marina Resort pergi sana minum. Tengok I tak ada sedar, I dah mabuk tak sedar dia dah balik tau, tinggalkan saya sampai malam sampai sesaat pun orang tak bagi saya chance tau. Saya nangis macam tu, 3-4 orang macam tu lain-lain. Satu pemilik lori, bos lori, satu pekerja dia orang India, satu pekerja dia yang muda lah. So macam ni lah 3-4 kali saya dah kena macam tu dengan perempuan ni. Saya tidak tahu ni network siapa ini budak Waishu ni. Mereka dah tahu saya tak ikut lelaki, mereka buat perangkap dekat rumah, banyak sengsara seksa sampai otak banyak stres tau. So nak buat apa, dia ajak saya pun ikut lah. So macam ni sudah banyak berlaku Lepas tu sudah pagi mereka hantar saya ke bus stop Lepas tu saya kata duit yang saya ada, saya punya kawan dia tak kata dia akan balik. Lepas saya dah tak terlalu mabuk, dia tinggalkan ambil duit saya. So saya nak duit, dia orang kata nanti tunggu pergi bank. Sampai 1 jam lebih dia orang tak datang dekat Seremban, bus stop Seremban. So datanglah seorang orang Melayu perempuan Melayu dalam 30 lebih lah, pakai tudung So kenapa nangis dia? Saya kata saya datang dengan kawan rumah, banyak sikit-sikit saya cerita. Lepas tu datang dekat sini, kawan saya tipu saya, lepas tu ambil duit. Kenapalah you ingat lagi yang mereka akan balik pergi bank sudah 1 jam. You ingat bank dekat mana, jauh ke? Lepas tu dibagi RM10, lepas tu saya naik balik yang bas. Macam ni lah selalu saya ditipu
sekali lagi pergi Seremban, main tengok. Dia kata, saya punya itu kawan Wishu kata ada kawan dekat sana. Pergi sana, oh you tak ada kawan lah, dia orang tipu lah. So tunggu, okey lah, duduk dekat wakaf, mandi-mandi lah. Mandi-mandi, I tengok dia sudah ada tengok seorang panci lah, boleh dikatakan lah dah 50 lebih dekat 60 lah. Saya ingat dia nak pergi minta tolong. Lepas tu dia cakap lah, lepas tu okey, itu uncle ambil kita pergi pizza. Pizza dia belikan saya hanya 2 keping makan. Saya punya kawan blak. Lepas tu itu uncle marah. You tengok ini pun you punya kawan kan, dia boleh makan pelan-pelan. Kenapa you banyak macam tu sampai spaghetti semua. Saya tak suka spaghetti Dia makan. Lepas tu 6 ketul ayam, saya makan 2. Semua macam ni lah. Lepas tu dia dah bagi RM100 kepada kawan saya. Lepas tu pergi ini saya punya kawan pergi sana pergi sini nak beli baju lah. Itulah saya kata tak boleh lah Waishu. Saya kata tak boleh lah Waishu, dia kan sudah tua, sekarang pun masih kerja. Janganlah buat macam tu. Kita sudah dapat makan. Itu pun saya kata apa tak pergi restoran biasa ke kita makan. Itu kawan saya yang ajak. Dia pun terikut lah kerana kawan saya cantik putih kan. So dia dah tua. Lepas tu I tengok call dia masuk duit 500, dia beli subah macam ni. Tapi hutangnya kiranya dimasukkan dalam akaun saya lah. Macam tu lah mereka buat. So lagi sekali dia bawa saya tengok kita lepak. Tiba-tiba dia nak keluar. I tidak tahu lah Seremban dekat mana. Dia sudah keluar. I boring sangat dalam bilik seorang. Saya pun datang dekat lobi yang duduk. Saya duduk saja, tengok seorang tiba-tiba datang. Dia tengok renung saya saja. Saya pun bangun nak keluar dekat luar ke sekejap nak berjalan-jalan. Tunggu, you kasturi ke? Saya kata ya, you punya kawan sudah ambil duit, dia sudah balik. Apa pula? Saya kata saya tidak tahu. Dia kata dia nak pergi tengok kawan sekejap. So saya tengok, saya boring, saya keluar duduk dekat sini. Tak tahulah. So orang tu pun call kawan saya yang tinggal dengan saya macam tu tertipu. Lepas tu dia kata, apa you buat ke apa, you datang sekarang. Lepas tu bukan saya yang pergi naik bilik dia yang naik bilik, kerana dia tipu saya, bukan saya yang nak macam tu kan. Lepas itu orang itu minta budak-budak dalam 15 tahun lah, 15 ke, yang muda-muda lah, remaja. Dia pun tak bagi 500 Dia kata, you pergi, I akan banking. Dia call, pergi check banking, bank dekat 7-Eleven, saya ingat, ceras 7-Eleven. So, sudah masuk, so kena tipu. Itu orang, ini saya punya kawan tak hantar lah siapa-siapa seperti dijanjikan. So, saya kata, apalah you sudah buat. Tapi itu pun ada pernah saya tengok dia punya kawan. Bulan ni, 1 bulan, satu kawan lelaki pakai saya punya kawan. So, sebelum tu, saya dah keluar dengan dia. Kerana mabuk saya dah hantar. Lepas tu saya punya kawan. Lepas tu kawan yang lain macam ni lah, mereka tukar-tukar. Banyak saya tengok. Budak tu banyak cantik tau. Bernama dia Baby 21 tahun. Dia ada datang seminggu duduk rumah saya. Anak teman pertama tipu, pregnant, anak belum lahir sudah lari. Orangnya macam Banjabi putih, cantik, 21 tahun. Lepas tu teman kedua datang, anak kedua sudah lari. Macam ni lah kena tipu. Saya pun ingat, ini budak banyak pandai masak, banyak mesra, banyak sopan. Kenapa lelaki boleh tinggalkan sampai cantik 21 tahun pun? So baru kita tahu kan, mereka suruh lari sampai tu. Macam tu. So sini, itulah saya kata, siapa-siapa yang ada dengan saya, ada dengan kawan saya, ada dengan orang lain, siapa pun tak ada, ini penyakit HIV. Itulah saya kata, boleh banyak saya ceritakan, banyak nama saya boleh keluarkan. So inilah mereka buat. So ada suatu kali pergi sana, tak ada kawan. Datanglah sekumpulan budak-budak kita, cerita. Mereka dari hotel minum arak, Carlsberg. Lepas tu keluar dari hotel pagi check out dia tanya tu hotel cashier tanya saya, itu duit tin mana? Saya kata duit tin
Bukan saya minum, itu kawan kita, bukan dia orang kata dia orang biasa, dia orang pekerja malam, mereka sudah biasa, mereka deal dengan sama-sama. Bukan saya hanya tinggal dekat sini. Itu kawan pun saya tak kenal, kawan saya saja kenal. Tak apa. Saya punya kawan, tak apa, dia orang nanti bayar. So inilah mereka buat. Pergi sana, pergi sini, sampai satu malam, satu hari 5 minit pun tak dapat gap tau. Sampai saya nangis, sengsara tau. Macam tu mereka buat. Bukan satu habis bukan macam tu lah. Itu pun bukan saya yang mau. Saya terperangkap macam tu Sini dikena alau, sana ambil duit. Macam dijanjikan satu, dibuat satu So ada suatu masa bawa pergi duduk dekat MPJBT Ceras flat MPJBT So sebelah budak Melayu tu baru 21 tahun, dalam 20 tahun lah. Sudah 3 anak sudah 4 tahun, 3 tahun Tengok suami dia dah 50 lebih. Yang saya tanya ibu dia lah, saya segan nak tanya ibu dia, ibu kenapa anak baru 20 tahun, anak sudah 3 ni, suami dah tua. Bukan apa, nak tanya juga, nak tahulah. Tak tahulah, saya tak ada suami, saya pergi kerja. Mereka macam mana kita tak tahu, ada hubungan sudah mengandung nak buat apa. So ini semua bahaya tau. Budak-budak ini dalam bahaya tau. Dia punya hidup dalam bahaya tau. Ini orang Melayu So satu hari kerana rumah kawan saya tak ada tempat sudah ada 5 orang So flat MPJBT tak ada satu bilik kecil saja. So saya ditumpang ke rumah sebelah lah. Hanya tidur dekat luar dengan tikar. Tapi saya sudah bayar 30. Walaupun saya ada RM70 dah, saya bayar 30. Kerana budak-budak kecil kita, walaupun tidur dekat luar, walaupun makan sekali saya tak sampai hati lah. Kerana suami dia dah tua, kerja ambil pasir longkang dia sekeliling flat dia. So saya tak sampai. Itulah saya kata, setiap mana saya pergi saya akan membayar. Tak ada hutang mana-mana. Tapi hutang menaik sampai hari ni pun mereka tipu So ada sekali bawa itulah dari flat bawa saya mana dia kata ada trip pergi Brickfield. Saya kata tak nak pergi. Lepas tu kata dua lah kita, you dengan dua. Semua artis-artis Malaysia, penyanyi drama, skrip, macam tu lah. Director macam tu. Satu bas pergi Pangkor. Dah naik bas, tiba-tiba saya punya kawan sudah keluar. Tak ada, saya punya call sudah ada orang sedang tunggu. Saya kata saya pun tak mau ikut. Saya pun nak ikut you lah. Pergi hantar saya lah. Bukan ikut you lah. Pergi hantar saya dekat rumah sajalah. Lepas tu you tolonglah. Saya dah ambil duit. Dia dah bayar untuk saya. Kalau tak, you pun tahu kan, saya pun ada anak. Nanti saya susah lah. Pergilah. Kalau you tak pergi, kena bayar untuk orang yang sponsor. Pergi sana dengan adalah Dato' MIC lah, itulah ni, macam ni lah tersangkut dengan Dato' MIC kerana dibayar, kena bermalam dengan dia. So macam ni lah selalu saya terperangkap. So sekali dibawa untuk genting lah dua pasangan nama Dinis, dia punya saya punya kawan punya kawan Dinis dengan isterinya. Lagi satu ada dua satu couple lah, pasangan lagi satu bujang. Tiba-tiba dari sana pergi Batu Cave. Dari Batu Cave dia orang ambil satu orang pendek, dia citizen India, bukan dekat sini dia warga negara India. So tengok banyak emas tau, banyak tebal-tebal dia ada kad kad you mobile, you ada banyak baru-baru punya yang belum register lah. So bawa dekat sana, saya minum kita goreng barbecue, nugget. So ambil bilik apartment lah. Saya pun tak kenal lah apartment mana dekat Genting. Saya minum. Saya orang pertama pergi bilik sudah kunci, sudah tidur kerana mabuk. Tiba-tiba ada bunyi ada bunyi macam tak sedar. Saya buka pintu memang bambuk. Saya tadi itu orang dari India, dia ada pakai semua emas bracelet. Kenapa sekarang apa pun tak ada? Dia orang angkut, dua orang angkut pergi. Orang itu macam tak sedar lah. Saya ingat terlalu mabuk lah. Lepas tu saya tanya, kenapa, mana emas dia?
Dia kata, ada orang kata tak ada dia punya isteri sudah call, kena hantar dia. Saya kata, mana emas dia? So mereka tak nak jawab, saya pun balik tidur lah. Keesokan hari dah sampai rumah, itu seorang kawan lagi yang bernama Siwa call kenapalah you semalam datang, itu orang India punya emas semua you sudah curi. Saya kata, apa pula saya curi? Saya yang orang pertama pergi tidur. Pergi kunci bilik, tidur sampai mereka ketuk-ketuk pun saya tak tersedar. Tiba-tiba saya dengar saya ada bangkit tanya, you orang tak nak jawab. Saya pun biar sajalah, tapi saya tahu ada sesuatu. Ini macam ni ke mereka? Okey. Semasa kerana banyak duit saya kehilangan, banyak ada tuduhan, banyak ada tuduhan curi. So semasa saya dengan suka mencari orang-orang, kalau call pun mereka tak mau jawab. Kalau call pun tidak dibenarkan, kata ada bos lah, you tak boleh cakap lah macam tu. Dialang untuk mengambil tuduhan, menjelaskan tuduhan tu. So kalau saya cakap, kenapalah ini semua jangan cakap lah, ni jangan ceritalah dekat luar apa berlaku, kita bawa genting itu semua, janganlah, biarkan saja, diam saja, jangan buat hal. Saya kata, you kata jangan buat hal, jangan nak tanya. Kalau mereka biarkan saya tenteram pun okey. Sampai dulu saya dah ceritakan, ada dah video klip. Dia orang bawa macam ni, dia orang kira dekat saya. Dia orang buat macam ni, dia orang kira saya. Ini untuk macam mana tahu? Dari kecil kan saya kata emas saya kerja emas, beli emas, saya pun ada banyak emas, pergi mana pun mereka curi. So mereka nak melaraskanlah apa yang mereka ambil. Sekarang saya dah curi, so dulu yang ambil tu kena ganti balik sekarang. Mana saya curi? Semua emas saya yang pergi. Orang yang dia bawa pun mereka yang ambil, bukan saya yang ambil. Ni tuduhan juga. Tuduhan dengan tiada curi. Apa saya kena berganti balik? Saya kerja dah ada ke pengaruh dada. Seminggu sekali saja. So saya ambil sendiri. Mereka berhentikan kerja kerana dah pengaruh, dah keluar dengan lelaki. Give and take policy. Saya dulu mereka panggil lah, saya memang kerja tidak mau ikut, dan mereka sudah pasti tahu saya tak ikut dengan lelaki. Pasal tu mereka perangkap saya dengan perempuan. So give and take policy. Kenapa saya nak hutang drug dengan orang lain? Ada hutang dalam drug. Mereka cakap saya ada hutang dengan drug. Ini lagi apa? Saya tak malu tau. Saya nak ceritakan ni semua pun memang sebenarnya anak pun malu tau. So ingatkan balik hidup lepas kita punya keluarga tidak boleh biarkan. So kalau saya diamkan kiri, apa berlaku kepada budak-budak saya? Apa berlaku kepada anak-anak saya? Sampai 4 tahun pun mereka kembar kena cabut. 15 tahun saya punya anak, dia tahu semua, dia punya maruah kena jatuhkan, dia terikut juga. Buat cium dekat rumah sebelah, dating dekat rumah sebelah, apa saya cakap pun tak mau dengar, gaduh dekat depan dengan keluarga-keluarga. So menghinakan keluarga kita, bukan saja menghinakan keluarga kita, dia sendiri menghinakan. So sampai baru saya tahu berapa besarkah orang yang buat ni, boleh buat suruh buat ni semua, sampai siapa pun tak berani untuk berhenti, tak berani untuk berdiam diri. So ini mereka buat sampai anak saya, boyfriend dia datang, dia pun 22 hari bulan 11 bersama dengan jadi dengan Sultan JB. Kalau saya cakap macam tu, bukan saya tuduh. So ini boleh dibuat oleh sesiapa pun. So sampai anak saya semua lebam dekat sini. Saya pergi tanya anak saya buat apa tahu? You keluar. Anak saya kata, you keluar dari rumah, dia akan tetap duduk. Sedekah-sedekah untuk kasih sayang. So saya tidak boleh buat apa-apa pun. Lepas tu mereka tuduh, tengok dulu anak cinta, pasal itu suami semua sudah keluar. Mereka tuduh saya. Masa tu saya bukan dekat sini, saya dekat sudah di Alau untuk Perak, Bandar Ipoh. So 6 bulan duduk dekat sana lah. So
datang sini sudah tahu dia cinta. Saya yang beritahu ayah dia, saya yang buat semua. Saya yang apa dapatkan rahsia semua apa dia buat. Lepas tu ayah dia kata belajar dulu, you tak belajar, itu teman lelaki tak belajar, okey, you kerja dululah. Lepas 2-3 tahun kita tengoklah apa boleh buat. Jangan apa yang dia cakap itulah dia buat. Pergi sekolah, rem motor dengan geng lah, lepas tu ponteng lah, lepas tu ada disiplin lah, semua mereka buat. Lepas tu tuduh saya. Tengoklah, keluarga pun ini anak perempuan cinta, keluarga pun lepaskan, ini boyfriend dia ambil. Tak marah dengan anak, tak apa, tak buat apa-apa. Sampai apa nak buat, sampai saya ada dekat rumah pergi kerja balik 30 hari pun datang dekat rumah dia orang tidur dah. Tak buat kerja tau. Apa pun, masak tak ada, bersih tak ada, apa pun tak ada. Semua saya buat 2 jam kena tidur. Lepas tu bangkit letih pergi sana lagi torture. Semua orang, saya seorang sampai 30-40 orang bully saya. Orang Bangla pun ada, orang kita pun ada, semua orang bully saya tahu. Sampai budak 18 tahun pun bully saya. Mereka biarkan bully saya. Orang luar negara boleh bully saya. Saya diam saja. Kerana saya buka mulut dan mereka cakap apa tahu. Saya ni cepat marah, cepat gaduh dengan orang. So saya diam sajalah. Apa mereka buat pun saya diam saja. Balik rumah macam ni. Lepas pergi kerja, datang balik, dia pergi kerja ada problem dekat sekolah lah. Budak itu boyfriend dia belum dekat rumah, dia dekat luar jugalah, jumpa dekat luar, rem dekat depan 15 motor, sampai van saya sampai pekerja-pekerja dalam van saya, transport saya tanya kata masalah tu, tengok anak you tak mau kerja pagi siang. Saya sudah tanya kerja siang tapi itu mereka sudah ada plan, ada perangkap sendiri. Mereka tidak mahu bagi saya tukar untuk siang. Mereka cakap untuk malam saja. So, apa nak buat? So, I keluar kerja. Diorang rem dekat depan. Malukan, inakan dalam van. Van itu ada, mesti ada orang untuk memperbesarkan cerita, memperhebohkan seluruh kilang. Pergi sana. So, selepas saya masuk ward, itu budak masuk. Alau ambil pisau, cucuk sini, cucuk sana, sampai orang semua tengok kita. Lagi ada masalah. Lepas tu mereka cakap, tengoklah, anak sebesar ini pun dia tak nak mau jaga. Tengok, biarkan ada hubungan 15 tahun sudah melacurkan diri ibu bagikan. Ayo, apa saya nak buat? Apa saya cakap pun iyalah, apa-apa saya cakap pun kerana saya sudah letih mencari jalan sendiri keluar, protest bagi anak mereka, bagi amaran bagi menakutkan saya dengan aksiden ke anak-anak saya. So okeylah, tak jadi, sudah banyak jadi, sudah banyak tengok apa pun mereka buat, apa pun mereka bunuh. Dalam keluarga saya banyak dibunuh, banyak tersiksa. So apa pun mereka buat apa, anak saya belum sedar lagi apa masalah sebenarnya. Anak saya sendiri dibagi macam tu. Anak 4 tahun dicabul. So banyak perkara selebih ni nak tunggu kan. Mati-matilah anak saya. Takkan nak diamkan diri. Apa mereka curi, masih lagi ambil duit. Walaupun saya dah dijadikan alkohol, dah ada pengaruh darah, bukan penagih darah, dah ada pengaruh darah. Anak saya kerja dekat sekolah menengah, dekat tiga buat sekolah lah. Ambil duit dekat rantai 5 gram, pendant 4 gram, subang semua dekat 3,000 lebih saya beli. Tengoklah, dia orang kata saya alkohol lah, mabuk lah, ini drug addict, bukan addicted lah. Saya sekarang bukan addicted, hanya untuk tension. Masa saya kerja 5 tahun 6 tahun tak pernah sentuh drug. Mereka menceritakan saya pergi kerja dengan addict, ambil dadak. Sumpah, saya punya anak tahu, semua tahu. Saya pergi kerja memang tak ada cuti, ada minum lah.
sudah stop 5 tahun dah. Mereka menceritakan ini budak, ini perempuan ambil duit, bazirkan duit untuk lain, untuk bahan yang tidak diundangkan. So tanya anak saya lah, ada tak saya pergi kerja, saya ambil apa-apa di sisi undang-undang. Saya pergi kerja 30 hari pun kerja, beli emas dia. Mereka ceritakan saya perempuan inilah, itulah, ambil duit, pakai untuk bahan terlantar jaga rumah. Tanyalah, kalaupun macam ni yang saya boleh beli 3,000, saya ingat, ni perempuan tak apalah. Tengok dalam 1 minggu semua barang hilang. Mana rantai, mana? Dia kata, kenapa you sibuk? Itu you beli saya kan? Kenapa you sibuk? Saya kata, saya kerja bukan kerja-kerja senang. Saya kerja panas tau. Ambil troli, ambil tanah. Banyak susah tau sebenarnya kerja. Semua kerja dekat blok, saya seorang saja jadi pekebun dengan laki. Kerja macam tu mereka ambil duit. Lepas tu, itu buta loteri kena punya. Tanah tak mau dengan 600. Masih ada dia punya slip. Lee Chi Bun, CIMB Bank. 600 mereka tipu. Lagi mereka minta 1,000. Dia paksa saya. Saya belum sedar. Dia memang dah tahu ni perangkap. Dia memang tahu ni penipuan. Saya belum tahu. Dia memang dah tahu. Mereka paksa. So sampai yang jerit macam ni. So, kita mau jadi apa kaya pun ni tak mau tolong saya. Apalah inilah. 30 hari kerja dengan seksa, datang rumah pun kerja. Dengan senang mereka tipu. Saya belum sedar lagi dia tahu semua perangkap drama ni. Tapi saya malu kerana dijerit pelacur lah, itulah pasal itulah, ayah tak boleh tinggal dengan you. So daripada mengambil penghinaan dan keseksaan, sudah tempat seksa, dekat sini pun seksa, semua tempat dimalukan. Okey, bagi sajalah. Kena tipu. Lepas tu mereka suruh taruh 1,800. Itu pun dia gaduh 1,800. Lepas tu tukar duit lama macam tu. Saya kata tangan saya ada 300 yang belum beli beras. Saya kata tak payah, tak mau buat. Lepas gaji kita tengok. Tak, sekarang juga. So dia punya itu macam negro dia cakap. Dia bukan saya punya. Dia orang masuk Instagram dia orang tahu saya tidak boleh diperbodohkan. So dia masuk Instagram anak saya. Mereka, so saya pun cakap, saya tanya dia, the way you talking not like real negro.